Bismillahirrahmanirrahim. Tips yang ketujuh. Bagaimana cara kita nak meningkatkan self-esteem anak-anak? Tips yang ketujuh ialah galakkan supaya anak suka bertanya dan kita jawab atau mencari jawapan secara bersama-sama. Jangan tinggalkan anak itu bersendirian mencari jawapan. Jadi dengan cara macam mana nak supaya dia tanya? Kita tanya je balik dan kita bertanya balik dan dia juga akan tanya pada kita. Itu tip yang ketujuh, itu tanya. Apalah kalau kita buat jemput, misalkan dia tanya macam ni, macam ni, kita kena berbuat dengan anak ni. Sebenarnya dia akan tanya. Dia tanya. Bila dia bertanya, dia ingin tahu dan kita jawab. Bila dia suka bertanya, mungkin ada anak yang jenis suka bertanya kadang-kadang sampai kita cakap dah diamlah, malah nak jangan. Biarkan, bagus anak suka bertanya, bagus. Cuma kita ajak adab bertanya. Jangan sampai halang dia daripada bertanya. Anak-anak ni memang dia suka mencari sesuatu. Kita perlu bimbing dia dalam adab bertanya. Adab bertanya. So sekarang ini mereka bila kita buat sesuatu, kita kena pastikan, kita galakkan anak dia suka bertanya. Kalau tak ada, kita tanya dia. Nanti dia jawab pun dia akan tanya kita akan tanya, dia akan tanya kita jawab. Dia tanya, kita jawab. Dan galakkan dia bertanya, biar dia bertanya. Nanti confident level dia akan meningkat dengan cara suka bertanya. Dan kemudian kalau ada persoalan, ada masalah, sekolah bagi, cikgu bagi atau persoalan timbul, cari jawapan sama-sama. Bukan kita beri dia jawapan atau kita biarkan dia cari jawapan sendiri. Contohnya isu semasa yang pada hari ini, dia tanya tentang COVID dan sebagainya, cek sama-sama dalam sumber internet dan sebagainya, cek sama-sama. Bukan biarkan dia. Ataupun kalau kita cari pun, kita galakkan dia untuk membaca bersama-sama. Kalau ada guru-guru soalan, bagi soalan kan, buat sama-sama. Bukan kita buatkan, supaya mereka akan rasa bahawa anak ni dia rasa dia tidak keseorangan. Dia tak keseorangan, confidence level dia tinggi. Setelah dia mulai proses itu, bertanya dan mencari jawapan bersama-sama, sampai di sekolah nanti dia akan lebih confident, lebih meningkat, dia akan lebih berjati diri, berakal budi, bercitra diri. Dan yang paling penting adalah kita bimbing anak-anak ini bagaimana supaya ada adab dalam bertanya. Kadang-kadang tanya, tak ada, kita adab. Nak bertanya, adab soalan apa, kepada siapa, dan jangan suka mencelah bila orang tua bercakap. Itu adab-adab perlu kita beritahu. Kadang anak ni tak tahu, semangat nak tanya sampai kadang-kadang dia tak jaga adab. Orang tengah berbual pun dia kacau, dia tanya tu, dia tanya ni. Kemudian kadang-kadang bila dia bertanya sesuatu, kita kena tunjukkan sesuatu yang lebih baik lagi dengan cara kita memberi jawapan, dan juga ataupun kalau kita tak beri jawapan yang akan memberikan mereka berfikir, ialah mari kita cari jawapan sama-sama. Kata dia, susahlah cerita sejarah ke apa kan. Okey, mari jom ke bahan, cari sama-sama. Jadi dia akan dengan kita dia menjadi compete nak cari siapa yang paling cepat dapat jawapan. Dan bila cari sama, kadang kita akan berlaku pertindihan jawapan ataupun perbezaan jawapan antara dia dan kita. Dari sinilah kita boleh memberikan bimbingan. Takut nanti kalau kita tak bimbing dia akan cari jawapan sendiri, jawapan yang salah. Bila dia dah dapat satu, itu jadi sistem kepercayaan, sistem nilai dan sistem pandangan hidup sendiri. Dan kalau tidak dibimbing kita, dia boleh merosakkan cara mereka berfikir. So galakkan anak bertanya dan kita jawablah soalan bersama-sama atau selesaikan masalah bersama-sama. Mungkin urusan rumah, dalam rumah, sementara kita duduk dalam rumah ni, kita nak buat kek ke, buat kuih ke, masak ke dengan anak kan, basuh kereta ke, mencangkul ke, ini buat sama-sama, bertanya, kemudian selesaikan. Kalau tak buat batas tanam sayur ke masa cuti ni, sementara kita sedang lockdown ni, jadi kita cerita pada dia supaya dia akan cerita. Kita tanya dia bertanya, dia akan cerita dan kita bimbing dia. Nanti insya-Allah taala confidence level dia akan bertambah tinggi dan dia akan menjadi orang yang bersedia menghadapi cabaran dan rintangan dan hambatan, dan keyakinan diri bertambah mantap. Cabarannya ialah kita nak membina keyakinan diri. Jangan sampai nanti hilang keyakinan diri. Hilang keyakinan diri inilah yang akan menyebabkan mereka akan berlaku burn out, dan akhirnya walaupun cikgunya hebat, walaupun sekolahnya hebat, tapi sebab anak tu tidak terbangun di sini,
maka memang dia akan ada cabaran anak tersebut. So oleh kerana kita yang paling ramai, kita lama bersama dengan anak di rumah, maka ibu bapa kena buat aktiviti-aktiviti yang membangunkan self esteem, keyakinan diri dia, semangat dia, confident level dia tinggi, baru dia akan lebih baik. Jadi saya ingat itu adalah perkongsian tips yang ketujuh, bagaimana kita nak meningkatkan self esteem anak-anak ini supaya dia lebih keterampil, lebih berani ke hadapan, dan so pastinya dengan keberanian itu dia akan menggapai kejayaan atau mencapai kejayaan lebih cemerlang di masa akan datang. Wallahu a'lam. Moga ada keberkatan dan kerahmatan. Selamat berada di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.